Salam Malaysia Madani, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar Radio Asyik FM yang bersama-sama dengan Kamin dan memilih Kamin sebagai teman. Hari ini kita bersama lagi dalam segmen 34 je Kita Suka bersama dengan BTS Rentak Genen ataupun lebih dikenali sebagai Behind the Scene Rentak Genen. Yalah pendengar-pendengar sekalian ya, untuk kali ini kita akan mendengar lagi beberapa cerita dan juga kisah menelusuri kisah di sebalik tabir segmen Rentak Genen yang daripada main menjadi segmen tonggak dan juga segmen yang menjadi pilihan para pendengar di Asyik FM kerana menampilkan bakat-bakat terutamanya daripada masyarakat orang kita yang berbakat dalam penciptaan lagu, muzik dan juga nyanyian. Untuk segmen 34 je episod BTS ataupun Behind the Scene Rentak Genen, kita akan mendengar cerita dekat sebalik apa sahaja perkembangan muzik Wang Kitan dan bagaimana Didi menjalankan dan juga membuat aktiviti muzik Didi di sebalik lagu-lagu yang kita dengar dalam siaran Asyik FM. Jadi untuk kali ini kita akan bersama dengan seorang lagi penggiat muzik yang cukup aktif. Aku kira dah 30 tahun bersama dalam industri muzik ataupun dalam suasana muzik Wang Kitan daripada awal kemunculan Dian pada 30 tahun, hampir 30 tahun yang lepas sampailah ke Gini Naik. Masih lagi aktif dan terus menghasilkan muzik untuk Wang Kitan dan belia-belia Wang Kitan antara yang lama dan juga yang baru sampai ke Gini Naik. Baiklah para pendengar, individu yang aku masukkan ialah saudara Lanjen Rai ataupun nama penuhnya Nur Azlan bin Adnan, dan beliau merupakan antara individu yang cukup dikenali terutamanya daripada kalangan masyarakat orang kita orang asli daripada semuhai golongan dan pelbagai latar belakang masyarakat orang kita yang pihak apapun suku kaum. Jadi baik, kita akan menelusuri cerita Dian daripada awal kemunculan Dian dalam bidang muzik ini. Kira-kira 30 tahun yang lepas, cukup lama dan cukup matang dalam industri muzik Wang Kitan. Jadi kita akan bersama-sama dengan Dian mendengar cerita dan kisah Dian sepanjang penglibatan Dian dalam bidang muzik, bermula daripada sekadar hanya berminat dalam bermain alat muzik sampailah ke Gini Naik dan berkeupayaan dalam menerbitkan dan juga membuat rakaman, terutamanya rakaman muzik bagi belia-belia masyarakat orang kita yang cukup minat dengan muzik dan bergerak secara sendiri dan juga di bawah syarikat rakaman. Jadi apapun, kita akan menelusuri cerita Dian daripada awal kemunculan Dian kira-kira 30 tahun yang lepas dalam industri muzik Wang Kitan. Jadi 34 je minggu ni kita akan bersama-sama dengan Lanjen Rai. Beliau akan bercerita selama 34 minit ini berkenaan dengan kisah dan juga cerita suka duka Dian dalam bidang muzik ini. Jadi jom bersama-sama dengan Dian. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami segmen 34 je dalam 34 minit yang akan datang bersama dengan untuk minggu ini episod BTS Rentak Genen Behind the Scene Rentak Genen bersama dengan Nur Azlan Adnan ataupun lebih dikenali sebagai Lanjen Rai. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM Moi Nu Moi. Okay, hai. Aku Nur Azlan bin Adnan ataupun nama panggilan Lanjen Rai lah. Selaku pemain gitar utama kumpulan Lanjen Rai. Okay, aku asal daripada kampung orang asli, kampung Sungai Buah lah, Dengkel, Sepang, Selangor. Ya, aku lahir pada tahun 1980 lah. 1980, sekarang umur aku dalam 43 lah. Aku main sekolah sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bangi lah, Bangi Lama, dan aku sekolah menengah di Sekolah Menengah SAAS Kajang. Mari itu dulu asrama lah, asrama Kajang SAAS. So sekolah pun sampai tinggi lah, sampai form 3 aja kita 3 aja. Itulah zaman aku sekolah tu sampai tingkatan 3 aje lah. Melanjutkan tu sampai situ, mungkin disebabkan situ aku kurang berminat nak belajar sampai situ. So aku lebih tumpu pada muzik lah sebenarnya. Minat tu pada muzik. Okey, sebenarnya benda ni apa yang aku minat sebenarnya, pengaruh tu memang Cuma pada diri sendiri itulah.
Sebab minat muzik ni sebenarnya daripada kecil. Daripada zaman kecil lah, daripada start umur tingkatan 1 macam tu kan. Sebab minat muzik, sebab ayah aku ni pun suka muzik. So bermaknanya aku suka tengok dia mana-mana dia pergi show pun. Aku masa kecil-kecil tu pernah ikut dia pergi show lah kan, mana-mana tu. Sebab dari situ kita jadi minat lah kan, minat pada muzik. So bermaknanya aku sampai lepas sekolah tu, habis sekolah menengah tu, aku tu kira melekat dalam muzik lah. Start umur 16 tu dah tu pergi kat muzik aja. Masa tu memang start dengan gitar ke atau macam mana? Masa tu first aku main tu belum gitar lagi. Sebenarnya aku lebih pada main bass lah. Main bass. So pada tu aku main bass. 16 tu aku belajar bass dulu. Lepas tu baru aku pada gitar lah. 16 tahun bila ingat lagi? 16 tu saatnya dalam 90-an lebih lah aku macam tu kan. So mana situ aku start pada situ, aku keluar daripada sekolah, mana start aku main bass. Lepas tu aku diberi peluang untuk melanjutkan ni lah di Giat Mara. Giat Mara Gombak lah. Masa tu ambil khusus untuk mekanik kereta lah. So tapi di samping khusus tu pun nyap sampai habis juga. Nyap sampai habis juga. Tapi ni lah disebabkan muzik deh. Disebabkan muzik tu, minat pada muzik kan. Khusus pun kalau ikut 6 bulan. Tapi yang sampai 6 bulan, setengah bulan pun 3 bulan dah cabut lari. Cabut lari lah. Masa aku kat Gombak tu, aku join dengan mendiang Aki Kokon lah. Kokon Din itu kira pangkat Aki aku lah. Kokon band lah masa tu kan. Mana aku join dengan dia lah. So main di tempat joget. Bermula pada situ lah aku main band tu. Masa tu posisi aku main bass. Main bass lah. Mana lepas main bass tu aku belajar gitar sesekali. Lepas gegai tu mana aku follow ikut pada ni pula Mamak Sondol pula. Mamak Sondol tu aku kerja aku ngikut jadi kru aja. Kru angkat barang, pasang barang, itulah time-time tu. So mana-mana daripada situlah kawan tu ada join venture juga lah dengan grup Damak ni kan. Itu L tu. Itu L masa tu ada join jugalah. Mana kira Bongol tu sebagai pembantu pemain kan. Backup player lah. Okey. So selepas daripada situ Gombak tu, dalam masa Gombak tu juga keluar sekejap daripada Gombak tu, keluarlah daripada Gombak tu. So aku duduk di PJ Petaling Jaya. So dekat Petaling Jaya tu aku main dekat pub dandut lah. Kelab pub dandut. Sekitar 95 yang silap. Ke 95 ke 96 lebih kurang lah. Setahun lebih lah aku join masa tu main dengan pub dandut lah. Masa tu aku campur dengan Melayu dan Indonesia lah. Mana kira aku wakil dia, aku suang aja lah orang kita nya. Sebab masa tu aku yang lain semua yang kawan tu yang otai. So aku yang muda, paling muda. Masa tu aku punya posisi main rhythm keyboard. Rhythm keyboard, mana keyboard nombor 2. So dia ada keyboard pertama, drama Melayu, gitaris Indonesia. So pemain bass dia Melayu, keyboard utama dia Melayu. Lepas tu penyanyi 2 endon, 2 orang Melayu. Macam tu lah. Masa tu setahun lebih lah aku kerja di situ lah. 95-96 lah. Sekejap aja. Sebenarnya memang kalau ikut nak kerja tu, tapi taklah malas datang. Kan biasalah penat kan kerja macam tu. Okey, selepas daripada situ berjerah pula tu main dengan combo Pertubuhan Peladang Malaysia. Masa start situ lah aku belajar not. Belajar baca not, baca toge semua kan. Start dari itu. Masa tu pun yang lain-lain punya geng ni semua yang otai-otai. Boleh dipanggil Nini lah, Mamak lah, senang kita kan. Kita yang paling muda. Masa tu aku dengan Mak Zin vokalis Macam Noai tu. Mak Zin dan Arwah Abatan lah. Mana Arwah Abatan ni dia pemain bass Cenuai ni, dia yang bawa aku ke situ. Kira lama jugalah ikut combo Peladang tu. Lebih kurang dalam setahun lebih jugalah. Sama juga. Start lepas itu combo tu barulah ditubuhkan kumpulan lalai untuk panggil pula kumpulkan satu grup ni, mana panggil ditubuhkan kumpulan Sinaran. Ditubuhkan band ni untuk dia aktif untuk duit kahwin. So masa tu ada show
masa tu Radio 7 kan, panggil untuk buat jadi band pengiring lah, band pengiring backup artis. First buat rakaman masa tu dekat Studio 1 lah. Masa tu buat rakaman kat Studio 1. Tu lah lagu yang pertama tu, lagu Lesem tu. Lagu Lesem tu lah lagu pertamanya band Sinaran lah. Masa tu belum genre lagi. Itulah yang first time kan. Lagu Lesem dirakamkan di Studio 1 lah. Tahun 98 yang silap aku. Lebih kurang lah. So lepas daripada situ Sinaran ni dapatlah offer untuk buat recording. Recording ni lah untuk artis punya. So masa tu Jelmo ke Siniroi ke memang ada lagi kan? Dah ada dah. Time tu orang dah ada dalam proses lah. So benda ni dia ikut turn kan. Ikut turn, mana yang lepas tu mana Jelmo dulu keluar lah. Lepas Jelmo keluar, proses pada Jelmo siap, album pertama. Lepas tu kedua baru Siniroi lah. Siniroi. Lepas tu ketiga bau Jenderai. Macam tu lah. Masa tu sama syarikat ke atau macam mana lah? Nak faham juga kan. Syarikat lain tengok kan. Pengedar lain. Syarikat dia sama ke atau macam mana maksudnya? Okey, kalau JMO ni di bawah Live Record. JMO di bawah Live Record. Siniro ni di bawah Pony Kayon. Jenderai ni di bawah FMC lah. Mana dibagi 3 company. Kalau ikut kami punya kabar untuk producer untuk artis ni, masa tu ni lah abang Anwar Botak. Mana dia ni dia ada satu production, dia panggil Chas Play Production lah. Dia ni yang bawa hati-hati orang kita ni masuk. Dan akan bagi kepada company. Macam itu. Dipecah 3 lah. Macam tu kan. Masa album tu tahun 99. Ambil masa setahun lah kalau masa recording tu. 10 lagu masa setahun. Masa setahun. Setahun tu. Yang macam sekarang yang macam sekarang. Sekarang ni sekejap aja kan. Satu hari vocal ni sudah boleh keluar lah. Kami main dalam masa setahun lah. Dalam 10 lagu tu. Mana time tu yang first record dekat Record lah. Record studio di Taman Tun. Dr. Ismail. Lepas tu yang next punya lagu lagi 5 lagu di King Studio Tahir Jaya. Tu lah. Selama setahun lah kami ulang alik ke PJ tu dan Temantun. King Studio itu studio Otai lah. Otai memang studio paling lama di Malaysia lah. Cuma Enlock. Yang mastering pun kalau setahu aku nama dia Din Si Elto lah. Elto Cina tu memang dia pakar bagian mastering lah. Untuk analog punya sound. Susah juga 1 tahun ya. 1 tahun nak menghadap. Itulah kenangan kami masa recording lah. Setahun lah baru siap album kan. Itulah khabar untuk khabar untuk pahit manis kenangan kan, penat apa semua. Sebab yang lain pun macam time tu ayah aku jadi bos lah, dia pengurus kan. Dia bagi pengurus semua. Kadang-kadang ialah time tu untuk ibu masih kerja lagi kan. Macam Joe Jenderai pun dia masih belajar lagi kan. Mana masa tu dah kabar tu orang penat kat situ lah. Walaupun kita masa tu kita pergi pun ada buat apa kan. Sekadar kita pergi menengok aja, tapi kita support kawan-kawan tu kan. Dengan kita sekali jadi penat. Ialah start pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi hari kan. Sebab feel gelap tu lain. Dia macam tu lah. Sebenarnya macam Jenderai ni, sebenarnya album ni sebab company ni dia punya move pada orang kita benar. So dia pergi pada luar lah. Luar marketing luar kan, dia punya target marketing tu keluar. So ramai lah orang luar yang kenal Jenderai. Orang kita pun ada yang kenal, ada yang tak kenal kan.
letakkan buku menjadi satu berpadu. Andai kau merindu, itulah sebenarnya kerinduan di hati ini. Karena di hatimu tersimpan hatiku menjadi satu. Malam yang suram terlontar jauh bila bersama. Hati gelisah jika kau tiada bila nak jumpa. Oh angin lalu seru kasih serupa dengan katakan cinta. Apa ni Spin. Spin. Oh, nampak semua kan? Mau budak kacamata Spoon kan. Time tu. Lepas tu FMC pun banyak keluar itu band-band yang macam collect album dan lebih kurang sama kan? Sama aja kan. Jadi kat situ orang tengok ini orang Melayu kau gitar kan. Tu kadang-kadang jadi confuse kat situ lah kan. Itulah dia punya sejarah yang kami buat album tu lah. So selepas Genre itu barulah kumpulan Cenuai. Cenuai ni yang dalam sinaran ni lah yang bagi dua. So sebab apa dia bagi dua? Sebab yang Genre ni untuk yang muda. So yang Cenuai ni untuk yang otai. Otai ni pula buat satu projek lagi untuk album yang Battle the Band lah. Betul asal tu kan. Betul asal yang projek tu lah di bawah di bawah Abang Ben Crossfire lah. Projek tu. So yang masa album Cenuai tu itulah kenangan aku masuk studio recording aku sendiri main. Lain pula. Masa tu kami memang satu tim main. Satu tim yang tim Cenuai ni kan. Di bawah sinaran ni mana satu tim kami perform dalam studio. So bila ada perform tu dia record, dia pindah ke kalau kat King Studio dia ada studio A, first record kat studio A, lepas tu pindah ke studio B. Studio B tu mana kita masuk balik gitar semua kan. Bass. Satu lagu pun gelap sampai pagi juga. Tapi time tu time situlah kita belajar macam mana nak recording. Kita sendiri yang main ni, bukan orang lain ni, kita sendiri yang main kan. Pasal dalam album Jedrai tu bukan aku yang main, saya sini. Pengusi ulangan yang main. Masa album Cenuai tu memang sendiri main. So aku kena bantu dia orang untuk solo gitar apa semua kan. Time tu lah sebab kadang-kadang time macam tu sebab dekat King Studio ni ramai kan artis-artis otai yang datang. Macam arwah Samad Lavender kan, Makidar apa semua. Tapi time recording, time aku recording solo gitar tu, time tu arwah Samad pula masuk kan. Dia tengok kita pun dah aduh kakak gigil kan.
itulah. Masa tu ada lagu band lain juga kan kena Ada. buat apa? Kena cover lah kan. Kena cover kan. Kalau yang macam Kumpulan Damak, Kumpulan Sejoli, apa lagi Perloi kan. Ada orang tu semua ada orang sendirilah. Mana yang aku ni tumpu pada Kumpulan Cenoy aja. Yang lain tu Gide sendiri buat. Macam tu lah. Yang main sendiri lah. Main sendiri lah. Mana yang Battle of Asal tu memang kebanyakan main sendiri. Main sendiri. Kecuali macam Sejoli lah. Sejoli memang pakai program lah. Sebab dia menghidupkan dia punya penyanyi je macam tu. Selalunya masa Genre Marin apabila pihak FMC panggil untuk show mana-mana tempat kan, shopping komplek ke mana kan, selalunya Genre ni nyak pernah lah pakai mana semua. Memang kami akan main live. Macam mana kan, baik ke buruk ke situ lah. Situ lah kita punya nak tonjolkan kita punya bakat kan. Mana FMC tu yakin mana Genre tu boleh main live, mana kami orang sendiri. Muzik-muzik pun benar, muzik-muzik dah 2 kali lah. Lagu yang pertama tu lagu Suruh Kasih. Suruh Kasih. Lagu yang kedua lagu Alah Baru Metropolitan. 2 lagu tu lah yang kami dapat masuk muzik-muzik tu. Okey, kalau dah habis zaman album tu, bermakna aku punya minat tu sebenarnya dah pergi kepada recording dah tu. Masa aku dah masuk King Studio tu, mana situ aku dah tumpu pada aku punya career tu nak untuk recording. Sebenarnya recording tu aku dah buat lama. Zaman Marin tu aku buat pakai kaset. Pakai kaset lah. So pakai masa zaman tu record semua pakai kaset aja kan. Sebab time tu dah belajar nak record macam mana kan. Tapi apabila dia beri peluang ke King Studio tu, bermakna kita dah tengok orang lagi barang macam ni pakai kan. Daripada situ kita minat dah. Minat aku dekat situ tu dah mendalam tu. Mana daripada situ, daripada zaman kaset teruslah pakai zaman komputer kan. Masa pakai komputer yang jenis gedabak semua lah, office punya kan. Sampai hang pun ada kan. Studio ni dah ada dah. Dah ada dah. Sebenarnya studio ni daripada tahun 99 tu dah ada studio ni sebenarnya. Memang dah lama studio ni sebenarnya. Pada situ lah, pada zaman kaset baik sebelum ada studio, buat dekat dapur je. Lepas itu terus ke zaman komputer, buat dekat studio lah. Kalau nak silap, time tu lah bermula projek dengan Warisan Sound. Mana Warisan Sound pula masa tu Haji Hir tu bagi kepercayaan pada aku untuk handle projek dia kan. Mana aku terus buat lah. Ada buat sendiri ada. Tubuhnya projek album tu kumpulan Senyong, Tanong kan, KPCY tu. Ada yang lain lah, banyak lagi yang buat untuk projek tu lah. Untuk komputer campur dengan mesin. Masa tu beli mesin brand Roland punya mesin tu. Masa tu pakai itulah. So time recording tu kena pergi ke Warisan Sound lah untuk record vocal kan. Daripada situ lah start untuk berjinak dalam bidang ni pula, bidang recording. Kan. Di samping masa aku nak study bahagian recording, so aku buat sound dekat luar sekali lah. Mana aku time tu aku kerja di Tasik Idaman Bangi lah. Mana sebelah kampung aku ni aja. Restoran tu lah, Tasik Idaman. Daripada situ mula aku kerja sebagai kru aja. Sebab masa tu member semua ada. Kerja sebagai kru. Situlah kita cari pengalaman kan. Macam mana orang buat apa semua. Tapi sebenarnya di samping sebelum tu memang aku ada study dekat Doremi KL. Untuk ada belajar lah, ajar basic aja. Basic kan, sebab benda tu berbayar. Mana so kami basic je belajar untuk sound kan. Mana aku kerja kat Tasik Idaman tu selama 3 tahun lebih lah. Lepas tu aku belajar. Tapi masa tu orang belum bagi kepercayaan kepada aku lagi untuk handle pay system. So lama-lama dekat situ kita buat diberi peluang untuk jaga Battle of the Band selama sebulan dekat Tasik Idaman lah. Masa tu nyasila aku 50 kumpulan yang masuk, yang bertanding dalam masa sebulan lah. Mana bos tu dia bagi kepercayaan aku untuk handle. Lepas itu lah bos dah bagi kepercayaan, yang bos orang Melayu ni bagi kepercayaan pada aku untuk buat sound. So start daripada time tu aku terus buat untuk yang artis perform lah. Cuma macam Bandi Amok, lepas tu Main, lepas tu banyaklah hati-hati lain. Lepas tu Arwah Salim kan, show untuk perform dekat Tasik tu lah. Biasanya kalau start daripada recording lah kan. Tahun 99, tahun 2000 tu, masa zaman album tu. Sampai zaman album sebenarnya ada buat lagu orang jugalah, tapi time tu dah lupa lah kan.
Lepas tu rasanya kalau nak dikira tahun 2024 ni aku rasa mencecah dekat 600 lagu lah. Oh, banyak ya. Itu saya sendiri saja tu untuk buat lagu wang. Buat lagu wang. Lebih kurang lah anggaran aku tu lah kan. Kebawang tu bezanya zaman marin kita rekod dengan zaman sekarang. Marin tu kebawang tu kita rekod baik itulah. Kan sekarang ni senang. Zaman sekarang ni bila dah pakai sistem komputer yang apa kebawang tu yang latest ni kan, mana pakai software apa semua, so kadang-kadang kita boleh memudahkan orang buat kerja, mana penyanyi ke apa kan. So kadang-kadang kalau macam main nak rekod lah sampai habis kan. Silap kat situ lah kan. Tapi sekarang ni kita boleh main kat. Mana silap sambung. So mana yang rasa okey boleh copy balik pindah ke sebelah, macam tu je lah. Kena ada belajar, kena betul-betul belajar lah apa kita kena kira semua daripada segi sudut kan. Bukan senang nak belajar benda-benda macam ni kan. Yang penting rajin study, lama-lama esok akan tahu sendiri lah. Memang minat lah. Minat mendalam kan. Pendapat aku lah kan, apa yang aku pelajari selama 20 tahun lebih tu, so teknologi sekarang ni memang kita menyenangkan kerja, memudahkan kerja, tapi kalau boleh nasihat aku pada beberapa baru, kita kena study juga teknologi lama. So apa yang benda lama dengan yang baru ni, yang lama tu kita study pada sound, yang penting sound kan. Teknologi itu sama aja, sound tu yang paling penting dan mustahak. Belajar dengan sound analog macam mana, so kena compare lah antara digital dengan analog kan. So bagi aku senang aja, kita ambil lagu-lagu era 90-an, kita compare dengan era-era baru ni. So apa beza daripada situ sound. So kalau kita nak dapat sound yang tahun 90-an, so kita kena study lah macam mana 90-an punya sound tu boleh buat. So daripada situ kita akan belajar, macam ni sound. So apa yang aku tengok sekarang, budak-budak kita ni banyak yang dapat recording, tapi kelemahannya satu lah, aku cakap terang kelemahannya satu pada mastering. Banyak boleh buat muzik semua cantik-cantik, bagus-bagus, tapi kelemahan pada mastering. So mastering ni apa guna dari mastering? Sebenarnya mastering ni lah untuk kembangkan kita punya sound. Mastering tu paling penting, kembangkan sound. Kadang-kadang yang jenis dah siap recording, dia mixing dah, tapi soundnya bapak cantik, yang bapak kembang. Itu sebenarnya yang penting. Bila dah boleh buat recording, so boleh mixing sound, penting mastering lah kena buat. Barulah sound tu bila kita dengar kan, sebenarnya kalau kita dengar, okey dah ni sound, tapi sebenarnya belum lagi. Dia kena kembang sound tu. Mana kembang bagi dia besar lagi, baru dapat yang betul-betul keluar bunyi kan. Yang penting tu lah apa kata, mastering tu paling mustahak, yang menentukan final kita punya muzik kan. Sebab boleh compare lah kalau mastering dan minyak mastering. Setakat kita mixing, kita main label bagi naik kan, tapi sound dia akan guncung. Sebab mastering ni dia ada pen, dia boleh tengok kita punya grafik tu, tapak macam mana dia nak kembangkan. Kalau kita buat, dia akan kuncup macam ni. Bila mastering dia akan kembang macam ni. Kembang tu lah yang akan besarkan sound. Dia panggil apa, wave surround tu kat situ lah. Yang tahu lah bapak yang itu mastering tu. Itu pun dah lagi mendalam dah kan. Mendalam dah tu. Abang tu kalau zaman 90-an tu mastering dia ada wang dia sendiri. Ada wang dia sendiri. Yang lagu pun boleh buat sendiri. Buat sendiri lah mastering. Cumanya sekarang ni aku banyak mastering pada dalam komputer lah. Tapi kadang kalau nak lagi cantik mastering, kita kena pakai analog mastering lah. Analog mastering tu sebenarnya boleh buat, tapi barang-barang tu agak mahal lah. Mencecah ke barang tu hampir dekat 100,000 jugalah untuk mastering punya barang.
Itu yang sedar cerita suka duka Nur Azlan bin Adnan ataupun Lanjan Rai dalam industri muzik wangkitan. Hampir 30 tahun dia mengabdikan di kisah suka duka dan banyak pengalaman yang telah beliau timba. Jadi sampai di sini untuk segmen BTS Rentak Kenen. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang untuk bersama dengan penggiat-penggiat seni wangkitan yang lain pula. Kita jumpa lagi. Asyik FM, moi no moi. Okey, aku nak ucapkan terima kasih lah masa daripada zaman marin tu, mana sebenarnya banyak support aku ni adalah ayah aku sendiri lah. Ayah aku sendiri daripada time aku degil tu kan. Tapi apa yang aku degil tu sekarang apa yang aku dapat. Memang time tu untuk marah kan, sebab untuk kita ni mau pada belajar sekolah kan, tapi mungkin rezeki aku kat sekolah pergi sampai situ. So aku lebih pada benda ni pula. So aku terima kasih pada ayah aku, mak aku yang banyak support kan. Lepas tu adik-adik semua lah. Lepas tu aku banyak terima kasih pada kalau dah di zaman album tu, terima kasih pada Abang Noah Botak kan. Abang Noah Botak, lepas tu abang ni lah Bro Hitam Jemo. Sebab Hitam Jemo ni yang banyak bantu. So kena respect juga dekat dia kan. Dia ni sebenarnya yang bawa kita tu untuk ketengahkan untuk projek album kan. Hitam Jemo, lepas tu pada company lah apa ni FMC. So lepas tu aku nak terima kasih pada pihak Asyik lah Asyik FM daripada zaman dari 27 sampai ke Asyik yang banyak bertengahkan aku untuk bidang show luar dan untuk rakaman luar, yang banyak support aku selama hari ni lah. Bagi kepercayaan pada aku kan. Kadang-kadang kita bukan senang nak bagi orang, nak bagi kepercayaan tu kan. Mana aku dapat daripada situ aku dapat belajar buat sound kan, daripada yang nyam elok sampai jadi elok macam tu kan. Mana terima kasih pada pihak Asyik lah yang banyak support aku selama hari ni. Yang penting tu lah apa yang kita dapat, tapi kalau seboleh apa yang kita dapat, jangan kita bangga apa yang kita dapat. So penting tu belajar tu penting, terusnya belajar je sampai bila. Walaupun kita nyam sambung belajar sekolah tu, belajar sendiri pun dah okey kan. Yang penting study dan terus. Benda ni satu, kita jangan jangan fed up. Buat sikit nak fed up nya boleh. Kena sabar, itu yang penting lah. Okey, saya Lanjan Rai. 34 je kita suka BTS Rentak Kenen.